Okey, keluar kat sini ni. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua di luar sana yang sudi menonton kami pada hari ini, iaitu eksklusif kita bawakan dialog kepimpinan kluster kepimpinan, iaitu siri kedua pada bulan Februari. So yang mana yang masih tanya macam mana kita nak daftar, macam mana kita nak isi penilaian. So saya akan berkongsi cara ringkas ataupun cara mudah macam mana kita nak dapatkan sijil melalui program kita pada hari ini. So langkah yang pertama anda perlu buat adalah anda perlu like dan share program kita pada hari ini. Dan langkah kedua, anda perlu mengisi borang pendaftaran yang kita akan pin dekat ruangan komen. Dan langkah tiga, anda perlu stay tune, tunggu sehingga akhir program. Dan di akhir program nanti kita akan sediakan form penilaian untuk anda isi, dan equal tu anda akan dapat sijil. So jangan risau, insyaAllah. So seperti biasa saya akan perkenalkan diri saya Amirul, selaku moderator anda pada hari ini daripada Kluster Kepimpinan Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILEAD KBS. So ini kita akan bicarakan tajuk yang kita bercakap tentang current state of leadership sebenarnya, iaitu mengenai menyaring pemimpin abad 21, mengasingkan tulen daripada yang palsu. Jadi kata cut to the chase, kita terus nak bercerita tentang panel kita pada hari ini, iaitu memang special kita bawakan seorang yang pakar dan saya rasa knowledgeable dalam membicarakan topik kita pada hari ini. Jadi sebelum itu, saya pun ada suka untuk saya perkenalkan diri beliau dengan ringkas. Beliau yang saya maksudkan adalah Yang Besar Dr. Muhammad Zaidi bin Ismail selaku Timbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. So secara ringkasnya, beliau memperoleh ijazah sarjana dalam bidang pemikiran Islam dan juga melanjutkan pelajaran dalam bidang ijazah Doktor Falsafah dan grad pada tahun 2006. Dan secara ringkasnya juga tentang perjalanan beliau dalam IKIM. Dan beliau mula menyertai IKIM pada April 2006 selaku fellow kanan dan kemudian dilantik menjadi fellow utama pada tahun 2014. Dan dalam pada masa yang sama, apa yang hebatnya beliau ni, dalam pada masa yang sama beliau juga dipertanggungjawabkan sebagai pengarah pusat kajian sains dan alam sekitar. Dan dalam masa yang sama, dahsyatlah orang dia ni. Dalam masa yang sama turut menjadi seorang pengarah. Jadi yang kata kita ringkaskan benda ni, apa yang yang menarik perhatian saya adalah beliau seorang yang aktif dalam menghasilkan karya-karya yang berilmiah. Kalau kita nak baca banyak karya-karya beliau. Jadi saya sebutkan beberapa. Di antaranya adalah Islam and Higher Order Thinking dan Good Governance. Dan banyak lagi lah. Kalau kita nak bercakap benda tu, kita mungkin akan terlepas banyak tentang topik kita pada ini. Jadi tanpa melengahkan masa pada ini, saya tampilkan kepada anda dengan rasa besar hatinya saya menjemput Yang Besar Dr. Muhammad Zaidi bin Ismail untuk bersama kita pada ini. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Dr? Sihat Dr? Alhamdulillah. Amirul sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tengok Dr. saya lagi sihat. Masya-Allah. Sama-sama sihat lah kita. InsyaAllah. Dan para penonton juga kita doakan supaya semua yang sedang menonton kita hari ini semua dalam keadaan baik dan sihat insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Doktor, saya rasa mungkin kita boleh memulakan ataupun sebagai pengenalan, mungkin Doktor boleh menyampaikan ataupun menceritakan sedikit tentang konsep menyaring pemimpin abad 21 ni Doktor. Mungkin dari segi elemen, unsur ataupun kepentingan tajuk yang kita bawakan hari ini Doktor. Sebab ramai kat luar sana tu macam tertunggu-tunggu. Sebelum kita start pun dia orang dah macam apa menyaring ni, apa menyaring ni. Jadi sekalinya saya serahkan kepada Doktor untuk menceritakan dengan lebih lanjut tentang konsep menyaring pemimpin abad 21. Silakan Doktor. Terima kasih Amirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua yang mengikuti siaran kita. Pertama itu saya ingin merakamkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada ILEAD yang telah memberikan ruang ini kepada wakil daripada IKIM untuk berkongsikan pandangan dan tajuk yang kita akan kupaskan secara ringkas ya Amirul
pada petang ini memang satu tajuk yang penting, dari segi zamannya dan juga penting kepada masyarakat. Ya. Jadi sebenarnya bila kita cakap tentang kepentingan pemimpin dan kepimpinan ni, saya rasa ini satu perkara yang sangat jelas. Ya. Saya tidak fikir kita perlu bincang panjang lebar dan berhujah mengatakan penting bagi setiap masa itu ada pemimpin. Sebab masyarakat manusia itu tidak mungkin boleh berlangsung dalam jangka masa yang panjang kalau tiada pemimpin yang berwibawa untuk memandu mereka. Jadi saya rasa ini satu hakikat yang kita boleh anggap sebagai sudah lazimlah, ya. Hanya yang saya rasa yang lebih penting bagi kita dalam konteks yang kita nak bincangkan juga pada petang ini adalah sebab mungkin ada pemimpin yang betul, tapi mungkin juga ada yang menyamar sebagai pemimpin, ya, atau yang berlagak seperti pemimpin, ya. Jadi kalau kita berdepan dengan situasi yang demikian dalam bentuk yang pelbagai barangkali, maka di situlah nanti akan ketara kepentingan kita untuk mengenal pasti mana yang tulen dan mana yang semata-mata menyamar sebagai pemimpin, ya. Jadi tapi benda ini nampak macam mudah, tapi sebenarnya tidak mudah, ya, sebab dalam zaman sekarang ini, zaman yang ialah kita tahu di segi penyampaian maklumat itu bersimpang siur, bercampur baur dan tanpa henti, ya. Maksudnya kalau kita dengan media sosial yang sekarang ini merupakan mungkin macam menarik tumpuan kita, maksudnya kalau kita onkan telefon tu, dia memang tak akan berhentilah, kan? Walaupun dia ada algoritmnya itu, tapi dia punya maklumat itu akan tanpa henti, akan tersalur setiap masa. Jadi sebenarnya dalam keadaan yang begitulah saya nampak menjadi bertambah penting untuk kita ini ada panduan. Jadi bila kita cakap kita nak menyaring mana yang benar, mana yang menyamar, mana yang palsu, maka saringan itu memerlukan kriteria, memerlukan piawaian, memerlukan pedoman. Jadi pedoman, panduan dan piawaian inilah yang sebenarnya sangat kita perlukan supaya dengan semua itu kita akan mampu menyaring dan akhirnya meletakkan siapa yang sebenarnya layak dianggap sebagai pemimpin yang tulen pada tempat dia yang sepatutnya. Mungkin itu mukadimah, Amirul. Nampak kita punya mukadimah pun kita dah nampak berat macam mana topik kita pada ini, tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan masih dalam keadaan fokus untuk kita mengetahui ataupun mengetahui dengan lebih lanjut isi kita selepas ni. Jadi doktor, saya bersetuju dengan apa yang doktor cakapkan. Kadang-kadang apabila kita hidup di abad 21 ni, doktor, kadang-kadang benda banyak memudahkan, tapi dalam masa yang sama ada benda yang menyusahkan kita balik. Iaitu dari segi cabaran. Kadang-kadang kita melihat kepada satu benda, contohnya saya bercerita tentang teknologi. Kita melihat tentang satu benda, kadang-kadang jari kita tu dah sabar dah nak type. Ni betul ke salah, itu belakang kira. Tapi kita nak type juga, kita ni sebab apa, kita nak tunjukkan diri kita kat situ. Tapi itulah yang pentingnya macam doktor cakap tadi, pentingnya pengetahuan kita, pentingnya kita tahu tentang kriteria sebagai seorang pemimpin supaya kita dapat menyaring seorang pemimpin yang tulen daripada yang palsu. Sudah doktor, kalau kita bercakap, sebab dalam topik kita pun ada mengatakan tentang tulen dan palsu, doktor. Jadi kalau kita pergi kedai pun, orang kata kita pergi kedai pun kita tanya, benda ni ori ke tak ori ni, kan? Jadi makna kata kat situ pun kita dah nak tahu kan antara perbezaan antara tulen dan juga palsu. Jadi pada pandangan doktor sendiri lah, macam mana kita nak membezakan dia? Itu macam mana? Mungkin dari segi tindakan dia ke, iaitu antara pemimpin yang tulen dan palsu tadi. Mungkin doktor boleh menjelaskan dengan lebih lanjut tentang tulen dan palsu. Terima kasih, Amirul. Yalah, saya rasa memang kalau kita boleh anggap sebagai naluri manusia, dia nak yang tulen, kan? Betul. Dia tak nak tertipu, ya. Dan untuk itu, ialah apa barang pun memang kita nak kalau boleh yang ori lah, yang macam disebut tadi, kan. Hanya kadang-kadang kalau kita ni bukan pakar bidang ataupun kita ni tak biasa dengan sesuatu barangan itu, dia punya kebarangkalian untuk kita tersilap memilih itu lebih besar berbanding dengan orang yang dah ahli dalam bidang ataupun dalam barangan tersebutlah.
Hanya dalam konteks pemimpin dan kepimpinan ini, saya tahu benda ini satu perkara yang sudah banyak diperkatakan, ya. Bukan sekarang, malahan sudah bertahun-tahun, ya, dibincangkan, dah ada kajian dan pelbagai, dan saya rasa perkara itu macam satu yalah, dalam zaman kita sekarang ni, kita kalau nak rujuk tu dah memang sepatutnya tak ada masalah lah berbanding dengan zaman saya di sekolah dulu. Dia ialah zaman sekarang ni macam orang kata segala-galanya sudah di hujung jari, kan. Betul. Setuju. Hanya dia punya isunya sekarang, walaupun oleh kerana dia terlalu mudah dan dia bersifat lambakan macam tadi, kan, maka cabaran yang lebih besar ialah cabaran menyaring dan memilih. Jadi sebenarnya bila terlalu banyak pilihan itu, dia semakin bukan memudahkan keadaan, tapi sebenarnya kadang dalam banyak keadaan memeningkan kepala, ya. Dan malahan memang ada pengaji-pengaji, malahan ada buku yang sudah ditulis, The Paradox of Choice, kan. Maksudnya bila lambakan itu terlalu banyak, yang menjadi masalahnya ialah kita nak pilih yang bagaimana, yang macam mana. Jadi itu tidak mudah. Jadi dalam konteks isu kepimpinan, tajuk pemimpin ini, memang dah banyak. Hanya saya lihat dalam pengamatan saya, kalau saya percaya bila Ailid jemput saya ni, wakil daripada Institut Kefahaman Islam Malaysia, mungkin nakkan juga input daripada sudut pandang Islam itu sendiri, kan? Dan bagaimana Islam menyorot isu ini dan apa penyelesaian yang ditawarkan. Jadi dalam pengamatan saya lihat memang perkara ini telah banyak dibincangkan, tetapi yang saya dapati bahawa apabila dibincangkan isu kepimpinan dan pemimpin ini, dan bila dibangkitkan persoalan memilih yang mana yang betul, yang harus diletak dudukkan pada kedudukan pemimpin itu, saya lihat kecenderungannya lebih kepada melihat sifat-sifat pemimpin. Dia kena amanah, dia kena benar dalam kata-kata dan tindakan dia, dia kena mungkin bersifat ramah, dia harus mampu melayani rakyat ataupun sebagainya. Jadi dia cenderung ke situ. Itu satu pengamatan saya. Yang keduanya, saya lihat kadang-kadang dia punya tumpuan pun macam lebih kepada arena politik, ya. Sedangkan sebenarnya pemimpin ni kita perlukan bukan semata-mata pada batas politik. Dia pada dalam banyak bidang, dalam banyak peringkat, memang akan sentiasa ada keperluan untuk orang yang memimpin, ya. Jadi saya lihat kadang-kadang ataupun sebahagian besar perbincangan itu dia macam menghala sama ada sangat banyak dihabiskan masa kepada politik ataupun memperkata dan memperbahaskan sifat-sifat. Saya tak menafikan dua-dua ni penting, ya. Malahan sifat itu penting, maknanya sifat jujur, amanah, itu semua sangat penting dan tak dapat kita nafikan, malahan tidak boleh kita abaikan sama sekali. Hanya saya rasa penting juga dalam masa yang sama kita membezakan antara yang kita katakan tadi sebagai sifat dengan sesuatu yang boleh kalau saya sebutkan sebagai elemen kepimpinan, ya. Saya bagi contoh beginilah. Kalau selalu yang saya bawa contoh ini, kalau kita cakap tentang air, ya, air, kan, saya rasa semua kita kenal air, kan, tak payah nak tu. Jadi air ni kalau kita bercakap dari segi dia punya elemen kimianya itu, ya, ini pun saya rasa semua kita belajar dari sekolah rendah, ya. Mudah cakap dia ada 2 atom hidrogen, 1 atom oksigen, H2O, kan, itu mudah. Betul. Jadi sebenarnya bila kita cakap elemen tu, maksudnya itu, dia kena ada H2O tu. Hanya bila cakap sifat, dia banyaklah sifat jernih, mungkin tawar, ya. Jadi dua ni sebenarnya tak terpisah, ya. Dia tak terpisah. Dia sentiasa, maknanya dia akan ada. Hanya kita tahu bahawa yang jernih ni pun banyak lagi elemen ataupun ialah perkara-perkara lain selain pada air yang juga sifatnya jernih, ya. Ataupun yang rasanya tawar. Tapi mungkin juga dia berbahaya berbanding dengan air, ya. Jadi tapi kita dapat membezakan antara elemen dengan sifat. Jadi kalau kita bawa kepada pemimpin, saya lihat kalau kita bercakap tentang sebagai contohnya jujur dan amanah, itu satu yang sangat penting kepada pemimpin.
Tapi kita juga harus sedar bahawa sifat jujur dan amanah juga dituntut daripada pengikut. Jadi maksudnya sifat jujur, amanah, tekun, bersungguh-sungguh dalam buat kerja ini bukan satu sifat yang semata-mata dituntut pada pemimpin, tetapi juga sifat yang dituntut kepada semua orang, termasuk pengikut. Sebab kalau pemimpin yang amanah, pengikut tak amanah, memang parah. Ya? Maksudnya pasukan itu tidak akan ke mana. Kalau pemimpin sahaja yang ada sifat-sifat yang baik, tapi pengikutnya itu macam tidak dapat dijadikan sandaran. Jadi kerana itu saya lihat memang sangat penting untuk kita membezakan antara dua benda ni, walaupun sebenarnya dua-dua ni diperlukan serentak. Ya? Jadi dalam konteks itulah yang saya lihat, saya sebenarnya antara lain saya mendapat kira kalau nak dianggap sebagai idea ataupun ilham tentang perkara ini, dia daripada rujukan Al-Quran yang banyak kali dipetik juga ya, oleh ramai para pembahas yang merujuk kepada kisah di mana anak Nabi Shu'aib melaporkan kepada ayah dia tentang Nabi Musa, supaya Nabi Musa ini digajikan, diambil bekerja dengan mereka sebab sifat-sifat yang ada pada Nabi Musa itu. Jadi dalam laporan anak Nabi Shu'aib ini kepada bapa mereka yang disebut dalam Al-Quran itu, dan ini satu yang sentiasa banyak kali dipetik, disebut bahawa inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Ya. Sebaik-baik insan ataupun orang yang kita nak ambil untuk bekerja itu ataupun untuk kita gajikan ini ialah orang yang qawi, yang ada talent, yang ada capability, yang ada kemampuan, dan juga dia juga orang yang amin, yang amanah. Jadi ayat itu kalau kita lihat dia macam dia ada dua pasangan, dua-dua tu tak boleh dipisahkan, kena datang serentak, tapi dibezakan. Satunya sifat amin tu yang beramanah, yang jujur, tekun dalam melaksanakan tugas, tapi juga sifat itu semata-mata tidak memadai, tetapi harus berpasang dengan kemampuan dia. Dia mesti ada talent, dia mesti ada potential. Sebab kalau dia ada sifat tapi tak ada talent, tak jalan juga. Atau kalau dia ada talent tapi tak ada sifat amanah, itu tak jalan juga. Jadi dua-dua tu harus berjalan serentak supaya akhirnya mission itu tercapai, visi itu dapat terhasil. Jadi itu yang saya lihat sangat penting untuk kita ada kesedaran supaya dua-dua itu dibahas serentak, dan dengan itu sekurang-kurangnya penyelesaian yang kita tawarkan itu atau yang kita dapatkan itu dia satu penyelesaian yang bersifat menyeluruh. Ya? Hanya nanti dalam perbincangan kalau kita nak pergi secara lebih mendalam, kita kenalah bahaskan apa sebenarnya yang kita namakan talent itu, apa dia punya elemen-elemen. Di situ yang saya maksudkan di talent itu, capability itu, dia punya potential itu dia ada elemen-elemen dia yang kita kena kenal pasti, sebab dan juga sifat-sifat ni pun juga kita kena kenal pasti, ya. Jadi dua-dua tu kalau dapat diramukan dengan baik, dapat disepadukan dengan baik, maka insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan boleh berharaplah dapat satu pemimpin yang sebenarnya sesuai untuk kita, bukan setakat dalam abad yang ke-21 sebenarnya, tapi saya anggap pemimpin yang ada kualiti yang sedemikian, elemen yang sedemikian itu sebenarnya pemimpin yang sampai bila-bila pun saya anggap dia akan relevan dan sesuai, insya-Allah. Baik, terima kasih Doktor. So apabila Doktor bercakap tentang H2O, right, kita ingat balik zaman sekolah kita H2O, mana kata apabila kita nak jadikan suatu benda tu pun, contohnya macam air, dia macam mana pun dia kena ada H2O. Jadi kat situ pun saya dah boleh tangkap untuk menjadi seorang pemimpin pada abad 21 ni, tak semestinya kita kena ada sifat amanah tu saja. Sebenarnya kita juga perlu ada talent. Jadi saya rasa itulah pentingnya para penonton kita sekalian yang sedang menyaksikan kita ni mengikuti dialog pimpinan kita, sebab dari segi dialog ni kita dah sampaikan serba sedikit, lama-lama menjadi lengkap, iaitu tentang dari segi kemahiran dan juga ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan kepimpinan itu. Jadi saya rasa cukup jelas Doktor menceritakan tentang perbezaan. Cuma yang menjadi persoalan saya lah Doktor, orang kata setengah taklah, orang kata mungkin sebahagian dan mungkin tak ada langsung, orang kata setengah pemimpin tu dia cuma kalau kita dari segi amanah dia amanah, tapi dari segi perhatian mungkin kurang sikit, dan tak menunjukkan kepada siapa-siapa lah sebenarnya. Semua ini timbul dalam orang kata naluri kita kan. Dia kata kalau kata kita ada sifat amanah tapi kita tak ada sifat perhatian tu sendiri Doktor,
Saya rasa mungkin akan memberikan satu kesan yang negatif lah kan, dan mungkin akan menimbulkan masalah. Sebab tu kita mungkinlah kita dah set kita punya goal, tapi you dah amanah, tapi cuma you tak tahu macam mana kita nak communicate dengan kita punya workers kan. Saya rasa itu menjadi satu halangan. Betul-betul apa yang saya cuba olahkan balik untuk orang kata, itu fahaman saya. Saya rasa pendapat Dato' macam mana tu? Untuk kita cerita lebih lanjut tentang talent ataupun ciri-ciri pimpinan pada abad 21 ni. Amirul, betul yang Amirul sebut tu. Bila kita bercakap tentang sifat ataupun kualiti yang perlu ada pada seorang pemimpin, dia maknanya dia tidak semata-mata amanah ataupun jujur. Ya, sebenarnya banyak lagi. Sebab itu saya rasa kita kena kenal pasti sifat-sifat, lebih-lebih lagi sifat-sifat yang utama yang perlu ada. Sebab kita tahu manusia ni tak ada yang perfect. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita mengharapkan kita ada segala-galanya itu, saya rasa kita dah bukan ada kat dunia lah. Kita mungkin dah berada dekat alam yang lain. Jadi saya rasa kita pun dalam konteks itu perlu realistik, sebab kita tak boleh mengharapkan ada malaikat yang akan turun dan memimpin kita, masyarakat manusia. Jadi kita kena akur bahawa akan ada kelemahan sana sini. Tapi kadang-kadang kelemahan itu kalau kita bergerak dalam bentuk satu pasukan, dia akan ditampung oleh pihak-pihak yang lain yang mungkin dia kuat dari segi yang lain, yang dapat membantu untuk menampung kelemahan-kelemahan yang ada itu. Jadi yang itu saya rasa nanti dia dalam perincian itu nanti memang kita kena bahaskan. Dan termasuklah juga saya lihat kadang-kadang suasana itu juga, ya, dia akan menentukan ramuan sifat atau ramuan elemen tadi, ya. Yang ini sifat, ini dua-dua elemen dan sifat ini penting. Sebab ramuan itu, kalau contoh yang kita boleh bawa lah, ya, kalau kita bercakap tentang elemen, katakanlah dia kena semua benda ni, mungkin benda itu tidak kira zaman, dia perlu. Sebab kita bercakap tentang abad ke-21. Tapi saya beranggapan, kalau berdasarkan apa yang ada itu, elemen-elemen yang nanti mungkin kita sempat bincangkan sedikit barangkali, elemen itu pada saya, tak kisah zaman, dia perlu ada. Dia perlu ada. Hanya yang mungkin membezakan satu zaman dengan zaman yang lain atau satu suasana dengan suasana yang lain ialah cara elemen itu diramukan, di blend, dijadikan dia ialah ramuan. Ya, saya bayangkan beginilah, kalau nak untuk memudahkan. Kalau kita nak masak sebagai contoh lah, ya. Kita katalah kena ada garam. Sebagai contohlah, ya, mungkin ada masakan tak perlu, tapi katalah banyak masakan perlukan garam. Ya. Mungkin kalau orang Pantai Timur khususnya mesti ada gula jugalah. Ya. Gula. Mungkin kena ada cili juga. Ya. Mungkin apa lagi lah ramuan-ramuan. Jadi ramuan tu katalah kita cakap tentang masakan orang di Malaysia, di orang Melayu. Jadi apa pun masakan, ada beberapa ramuan tu dia mesti ada. Hanya dia punya sukatan nak masuk bila, mana masuk kemudian, bagaimana digaulkan, yang itu lain. Tapi elemen itu dia kekal ada. Jadi tak kisahlah masak asam tumis ke, masak lemak cili padi ke, ada benda-benda yang dia mesti ada. Ya? Tapi nak diramukan tu dia akan mengikut suasana. Ya? Jadi nanti elemen itu tidak kisah zaman mana sekalipun, masyarakat mana sekalipun, elemen itu perlu ada. Tapi yang mana yang perlu diutamakan? Mana yang mungkin jadi sekunder, kan? Yang itu kadang-kadang bergantung kepada cabaran ketika itu, ataupun temperamen masyarakat yang hendak dikendalikan itu, ataupun masalah yang wujud ketika itu. Jadi sebab perkara itu dinamik, dia bukan macam monotonous, simple, mudah. Kita tahu dalam kehidupan kita pun kadang masalah tu selalunya kompleks. Dia bukannya boleh kita rungkai dalam sekali jalan begitu. Jadi walaupun ada yang mudah. Jadi saya lihat dia penting begitu. Saya ambil contoh, kalau mungkin kita boleh masuk sedikit. Dan saya nak kongsikan bahawa bila saya bercakap tentang elemen ini, macam mana saya simpulkan elemen-elemen tersebut. Ya? Apa cara saya, apa pendekatan saya.
Yang ini saya tak pastilah kalau misalnya ada pihak lain yang pernah melakukan pendekatan sedemikian. Tapi saya memberikan perhatian kepada bahasa sebab saya dulu dididik, saya sempat dengan Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Atas, dia sehingga sekarang pun saya ada, bila ada peluang saya bersama dengan beliau bertanya, menimba ilmu tu tak pernah berhenti kan bila ada peluang. Jadi beliau sangat menekankan tentang kepentingan kita sedar bahawa cara manusia berfikir dengan cara manusia berbahasa itu dia sentiasa datang serentak. Sebab itu kalau kita perhatikan bahasa, apatah lagi bahasa-bahasa yang sudah kukuh dalam sejarah, ya, kita akan lihat ada satu perkara yang mantap yang kadang-kadang kita tak sedar sebab dia dah jadi penggunaan harian. Kadang-kadang benda yang sudah dah memang kita tiap-tiap hari macam udara, kita tak sedar pun setiap kali kita bernafas tu, kita sedang menyedut udara, melepaskan udara. Bayangkan kalau kita nak sedar tentang benda tu setiap saat, saya rasa kita tak ada boleh buat kerja lain. Jadi benda tu dah taken for granted. Sebab benda tu dah terlalu biasa. Kita hanya mula sedar dia itu sangat berharga kalau ada gangguan. Pencemaran ke, bau yang sangat busuk ke. Jadi ketika itu baru kita, nikmat itu macam sudah ada gangguan, kan? Jadi bahasa pun begitu. Kita tak sedar sebab kita sudah hidup dalam bahasa. Ya? Tapi kalau kita perhatikan, sebenarnya kita akan lihat dalam konteks pemimpin ini yang merentas zaman dan merentas masyarakat dan tempat, dia ada kata-kata yang kita gunakan yang kita boleh anggap sebagai gelaran penamaan kepada pemimpin. Dan penamaan itu membayangkan kepada kita apa yang kita harapkan daripada seorang pemimpin. Hanya kita tak sedar sebab kita dah guna tu dalam keadaan yang sangat kerap, ataupun kadang-kadang mungkin bahasa itu malangnya dia sudah corrupted, ataupun sudah tidak murni lagi, ataupun sudah hilang maksud asalnya. Saya ambil contoh ini, mungkin kita boleh masuk sikit Amirul. Boleh. Kita ambil contoh satu istilah yang digunakan. Saya suka ambil dulu daripada bahasa Arab. Ya, sebab bahasa Arab ni dia bahasa yang kukuh dan dia mantap dan dia ada struktur bahasa yang tidak boleh diganggu. Kerana itu daripada sejak diturunkan Al-Quran itu hingga sekarang kita percaya dia terpelihara sebab dia ada struktur yang sudah ada catatan, tidak boleh diubah-ubah. Satu istilah yang digunakan dalam bahasa Arab daripada dulu, zaman Nabi dulu sampai sekarang, bayangkan dah berapa ribuan tahun ni, ialah Ar-Rais. Ar-Rais, ya. Itu sampai sekarang masih digunakan. Dalam bahasa Melayu, Ar-Rais itu apa sebenarnya? Kepala. Malangnya kadang-kadang kalau dalam konteks bahasa Melayu di Malaysia ini, kepala ni sebenarnya kepala gangster. Kita tak cakap kepala pejabat atau kepala, jarang kan, kepala kampung, kan? Kita gunakan istilah lain. Tapi kepala, mungkin di Indonesia sebagai contoh, bahasa Melayu di Indonesia, saya suka guna bahasa Melayu di Indonesia daripada bahasa Indonesia. Sebab asalnya bahasa Melayu, tapi dalam konteks Indonesia itu sudah adalah dengan ejaan. Tapi kalau di Indonesia, kepala itu biasa diguna dalam keadaan yang positif. Hanya malangnya dalam konteks di Malaysia ni, kenapa kalau kepala digunakan selalunya dalam konteks yang lebih negatif daripada positif. Sedangkan dalam bahasa Arab dia kekal positif, ya? Umumnya positif. Dalam bahasa Inggeris kita ada head of department. Betul. Jadi bila kita merujuk kepada seorang insan itu, dia kepala. Ya, secara yang kita tidak sedar, kita expect something daripada dia. Ada certain quality yang sepatutnya ada pada kepala, yang sepatutnya ada pada seorang insan yang kita nak rujuk. Dan bukan setakat kita nak nama, tapi kita nak bagi dia peranan, nak bagi dia tanggungjawab sebagai pemimpin. Sebab apa? Saya rasa benda itu penting. Sebab kalau kita tahu, dalam konteks fiziologi pun, manusia, dekat kepala lah terletaknya semua diri-diri utama kita sebagai insan. Dekat kepala dia ada, kalau kita cakap otak ni sebagai satu prasarana pemikiran digunakan oleh roh kita untuk berfikir, dekat kepala kita. Kalau kita bercakap tentang mata untuk melihat, meneliti, meninjau, meneroka, dekat kepala. Menghidu, ya, menghidu suasana buruk ke apa itu, ialah menghidu yang fizikal. Mendengar,
spying, intelijen dan sebagainya itu pun itu bercakap, bertutur untuk menyampaikan komunikasi. Itu semua kepala. Jadi kalau kita bayangkan, maksudnya bila kita gelarkan seseorang itu kepala, when we expect him or her to be possessed of all these qualities. Maksudnya dia mesti intelijen, dia mesti boleh melihat, meneliti, baik melihat dengan jauh atau meneliti dengan berhati-hati. Dia boleh mendengar atentif, ya, dia boleh menghidu ini mudarat ke tidak, dia boleh berkomunikasi dengan baik. Jadi itu elemen yang mesti ada. Maksud kalau kita bercakap tentang pemimpin, kalau kita tahu bahawa ini, sebab bayangkan bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Malangnya saya ni tak tahu banyak bahasa lah. Kalau kita katalah bahasa Mandarin, Cantonese, bahasa Tamil ataupun Hindi, kan, dan banyak bahasa. Saya percaya akan ada juga istilah yang merujuk pada kepala ini. Ya. Jadi ini yang satu yang menarik yang kita lihat bahawa dia syarat makna. Dan kalau kita tahu bahawa seorang pemimpin itu, ini satu elemen ni, Amirul, saya nak cerita ini baru satu elemen. Kita anggap kalau dia ada benda ni, kalau ada seorang insan itu, kan, kita nampak dia ada elemen ini. Dia boleh setakat melihat jauh, dia juga teliti. Dia juga attentif. Dia juga boleh mendengar dengan baik. Good listener. Dia juga boleh communicate dengan baik. Benda yang dia communicate itu jelas. Kita faham betul apa nak dibuat dengan cara dia berkata itu. Dia juga dan bila cakap dia boleh menghidu, kalau katalah semua deria ni berfungsi dengan baik, dia peka kan. Dia tak lalai. Ya. Yang lalai ini selalunya kerana mata dia nampak macam menonton kita. Tapi fikiran dia dah melayang ke tempat lain. Ataupun telinga dia dengar something else kan. Jadi, tapi kalau semua deria ini fokus, maksudnya dia dalam keadaan yang terbaik untuk kita letakkan sebagai pemimpin kita. Ya. Jadi, bayangkan kalau benda ini boleh diramukan, diperincikan menjadikan satu piawaian dan kemudiannya dialihkan menjadi satu bentuk psikometrik punya test. Jadi kalau kita nak menyaring belia-belia, siapa belia-belia yang mungkin masuk kem latihan ini yang nampak boleh kita angkat sebagai pemimpin. Jadi yang itu saya percaya insya-Allah boleh memandulah sebagai satu contoh yang boleh saya kongsikan. Wallahu a'lam. Terima kasih, Doktor. Jadi maknanya itu orang kita secara ringkasnya, Doktor, kita bercakap tentang pemimpin. Dalam bahasa Arab kita ada bahasa pemimpin kita, dalam bahasa Urdu kita mungkin ada bahasa pemimpin kita, dalam bahasa Cina mungkin. Jadi whatever is it, sama ada bahasa Cina ke India ataupun sebagainya, dia tetap menunjukkan kepada seseorang yang memimpin, Doktor. Jadi maknanya kalau kita pergi ke Indonesia, macam Doktor cakap tadi, Indonesia kalau kita head of department tu, kita panggil dia sebagai kepala kantor, kan? Kita dalam drama lah kan, dalam drama kepala kantornya. Dengar macam kasar, tapi sebenarnya itulah yang kata penggunaan. Tapi dia tak bicara tentang bahasa. Sekarang kita nak bicara individu yang mengemudi suatu organisasi itu ke arah mencapai matlamat dia tu. Jadi saya terlintas satu benda tu. Apabila Doktor bercakap tentang elemen ataupun kita boleh bercakap tentang kemahiran itu dalam niti arus 2021 ni ataupun abad ke-21. Jadi saya ada terbaca ataupun saya tertarik sebenarnya dengan satu artikel Doktor yang bertajuk Kembalikan Akal pada Usulnya. If not mistaken, kalau salah tolong betulkan saya. Kat dalam tu Doktor ada bercerita tentang World Economic Forum, kan? Tentang World Economic Forum. Dan kat situ juga Doktor menceritakan tentang pembandingan. Jadi kalau kita tengok pada tahun 2020, itu yang pertama, apa yang diorang tekankan pada 2020, itu kemahiran yang penting pada 2020 dia pun tekankan pada penyelesaian masalah yang kompleks, kan? Tapi kalau bila kita tengok balik pada tahun sebelum tu, 5 tahun sebelum tu, 2015, nombor 1 bukan lagi penyelesaian masalah itu. Jadi saya nak tanya pendapat Doktor sendiri, apakah orang kata mungkin ada faktor ataupun sesuatu benda lah yang menyebabkan berlakunya perubahan? Maksudnya kita daripada update benda tu, kenapa berlakunya pertukaran yang sedemikian? Mungkin kita boleh share dengan penonton-penonton kita di luar sana. Terima kasih. Ya, betul Amirul. Kita lihat kalau dalam dan kajian itu sentiasa berterusan. Saya percaya kalau World Economic Forum tu
ini salah satu badan lah, ya. Banyak lagi badan-badan yang lain. Malahan di setengah tempat di barat itu dia ada institusi yang mengkaji senario masa akan datang, future studies itu kan, dan scenario building itu di Malaysia pun ada juga pihak-pihak yang melakukan ataupun menjalankan fungsi tersebut. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat perubahan itu sesuatu yang dapat kita jangkakan. Sebab masyarakat insan tu, masyarakat manusia itu dia tidak statik. Ya. Malahan sebenarnya kita pun tak pernah jangka bahawa kita akan berdepan dengan satu wabak yang sudah lebih pada setahun tempoh dia tu. Ya. Tiada siapa yang betul-betul dapat menjangka, dan wabak yang melanda itu dia sama ada kita suka tak suka, dia macam memaksa kita untuk berubah. Termasuklah dalam melakukan seminar yang sebelum ini, saya rasa jarang-jarang orang berwebinar ini. Tapi sekarang ni saya rasa macam sudah jadi lambakan barangkali kan. Sudah agak kerap dan semasa kita berseminar ni pun serentak dengan ni pun banyak pihak lain yang juga melakukan seminar. Bayangkan ni satu dunia begitu. Ya. Jadi kadang-kadang benda itu bukan benda yang dirancang. Benda yang datang kepada kita, yang kita kena adapt, kita kena mampu untuk mengubah suai hidup kita ini supaya kita dapat berdepan dengan cabaran tersebut. Jadi dalam konteks kemahiran, ya, dalam tempoh 5 tahun, 2015 hingga 2020 pun, badan yang sama, bila dia keluarkan senarai kemahiran yang diperlukan, sudah berubah. Tapi yang menarik juga sebenarnya, walaupun dia punya kedudukan itu mungkin berubah-ubah, tapi umumnya saya lihat lebih separuh daripada kemahiran, dia ada 10 kemahiran yang disenaraikan yang utama, tapi lebih pada separuh pada kemahiran itu ialah kemahiran yang berkaitan dengan akal kita, dengan minda kita. Jadi susunan itu mungkin berubah, dan masa kalau kita bercakap 2-3 tahun akan datang pun dia mungkin berubah balik. Ya. Tapi yang lebih menarik bagi saya, yang nampak kekal sebagai sesuatu yang sangat relevan dan itu harus kita berikan perhatian, ialah yang berkaitan dengan keterampilan akliyah, kemahiran akliyah. Kemampuan akliyah itu tetap merupakan kemahiran ataupun skill yang paling banyak diperlukan berbanding dengan kemahiran-kemahiran yang lain yang juga penting sebagai kemahiran interpersonal. Itu masih emotional intelligence pun masih dalam senarai. Jadi semua ni saya rasa para pemimpin yang baik yang muda ataupun yang sedang tua ataupun yang sudah semakin tua, ya, dia kena berikan perhatian. Tapi yang muda-muda ni sebab ialah lazimnya hidupnya akan lebih lama. Walaupun zaman sekarang kita tahu tak ada jaminan hidupnya lebih lama daripada yang tua. Ya. Jadi saya lihat sebab saya ialah ditakdirkan hidup lebih lama sedikit. Mungkin kalau yang umurnya 20 tahun, ya, dia baru setahun dua, maksudnya dia memang betul-betul membesar pada separuh ataupun suku pertama abad 21. Ya. Tapi sebenarnya kalau orang yang dapat hidup sebelum tu, saya dapat lihat bagaimana sedikit dia punya diskurs itu, wacana tu, masa nak masuk kepada abad ke-21 tu dah mula orang perkatakan ini abad yang bagaimana. Ya. Sebab abad yang sebelum tu seolah-olah dicirikan oleh perkembangan teknologi yang pesat, ICT yang pesat ketika tu. Jadi ada yang buat anggapan bahawa abad yang ke-21, awal abad ke-21 ialah abad bioteknologi. Sebab di hujung abad yang ke-20 itu dah mula macam trend ke arah kajian-kajian yang lebih giat dalam bioteknologi. Membuat stem cell dan berbagai eksperimen dibuat. Tapi kita tahu bahawa walaupun masih berlaku lagi usaha-usaha untuk, sebagai contohnya, untuk menghasilkan transhumanism, manusia baru, manusia yang mungkin tidak lagi terkekang dengan hambatan-hambatan sedia dia, manusia yang macam cyborg sebagai contoh, yang mungkin sebahagiannya mesin, sebahagiannya manusia. Ya, jadi eksperimen itu berjalan. Ya, tapi kita lihat bahawa benda-benda yang mungkin merupakan satu prediction yang sebenarnya sudah berubah. Jadi saya rasa kita jangan, walaupun kita perlu beri perhatian, trend itu sentiasa harus diikuti, tapi kita juga jangan mudah terikut-ikut sehingga kita tertipu menganggap bahawa trend itu dia akan kekal begitu. Trend itu akan berubah. Jadi kita harus ada agenda kita juga. Dan malahan kalau boleh biar trend ikut-ikut agenda kita daripada kita berubah mengikut
agenda pihak yang lain. Jadi kalau pemimpin, dia harus menentukan agenda dia dahulu, dan barangkali yang lain akan mengikut agenda kalau agenda itu agenda yang baik dan diterima pakai oleh ramai pihak. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Doktor. So saya harap itu cukup untuk menceritakan tentang perubahan yang berlaku. Orang kata kalau kita tengok, orang kata satu shortlist dia yang berlaku antara 2015 dan juga 2020. Apa yang kita boleh conclude adalah bergantung pada situasi semasa Doktor. Macam mana Doktor? Jadi Doktor mungkin berdasarkan pengalaman Doktor sendiri ataupun apa yang Doktor dah lalui, mungkin Doktor boleh berkongsi sedikit tips ataupun juga kemahiran-kemahiran ataupun orang kata cara kita macam mana kita nak develop elemen-elemen yang Doktor sebutkan tadi kan, mengikut kesesuaian pemimpin abad 21 Doktor. Okey ya, Amirul, saya rasa sebenarnya soalan yang Amirul utarakan tu penting, tapi sebenarnya dia ada dia punya andaian-andaian dia. Dan saya rasa kita kadang-kadang benda yang kita andaikan tu yang kita harus turut perhatikan supaya kita boleh menangani isu yang dibangkitkan tu. Satu saya lihat nanti yang siapa-siapa pun yang mungkin mengikuti ataupun mengkaji tentang pemimpin ni akan ada beberapa persoalan yang sangat asas yang perlu dia jawab. Sebagai satu contoh, pemimpin ini boleh dipupuk ke ataupun dia sebenarnya satu anugerah. Dia macam ada seorang tu dilahir dengan sifat yang memang pemimpin, ataupun dia sebenarnya boleh diasah. Walaupun asalnya tak ada, tapi boleh diasah. Jadi, is it nature or nurture? Ya, itu persoalan yang dibahaskan. Apakah dia memang gifted? Dia memang sudah ada bakat itu, talent itu, macam dah inbuilt, ataupun sebenarnya dia ada sesuatu yang sebenarnya dibentuk oleh orang lain. Ya. Saya sendiri, secara peribadi, cenderung untuk menganggap bahawa dia gifted. Ya. Hanya dia perlu being polished, dia perlu diasah, ya. Sebab kalau dia dilahir tanpa bakat itu, kita buat bagaimana sekalipun dia tak akan gemilang sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi dia sebab kita kena terima hakikat ni. Sebab saya khawatir kita macam menganggap semua orang memang boleh jadi pemimpin. Saya tak rasa begitu, ya. Saya tak rasa begitu sebab dan saya tahu dalam kalangan masyarakat Islam ada masa dia gunakan hadis Nabi bahawa kullukum ra', kan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kan, dan diterjemahkan bahawa setiap seorang daripada kamu ini pemimpin dan setiap seorang daripada kamu itu akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Saya rasa terjemahan itu sudah silap. Sebab hadis yang sama juga dia ada beberapa versi, ya. Sebab ada versi hadis yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kemudian dia bersambung kullu amr, kullu amir, kullu imam. Jadi maksudnya di situ dah dibezakan antara ra' dengan imam. Jadi yang sepatutnya kita cakap mana setiap seorang daripada kamu ini penjaga, ada tanggungjawab, dan setiap seorang daripada kamu itu akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Jadi kalau pemimpin, dia ada tanggungjawab dan dia akan ditanya tentang tanggungjawabnya. Jadi, tapi tidak semua orang jadi pemimpin. Jadi saya beranggapan bahawa pemimpin ni dia memang sepatutnya ada bakat. Yang kita punya tanggungjawab sebagai contoh, sebagai pelatih-pelatih, I-Lead, KBS ataupun badan-badan yang lain, badan-badan kerajaannya, ialah mengenal pasti bakat itu untuk digilang. Ya. Jadi macam mana kita nak kenal pasti bakat tu? Itu yang pentingnya piawaian itu tadi, kriteria itu tadi, elemen itu tadi. Jadi kalau sebab saya tadi kongsikan satu, sebenarnya dia ada 17 elemen yang saya kenal pasti. Ya, mungkin kita tak boleh terlalu ambisius nak bahaskan 17. Saya bawa contoh-contoh jadi kepala. Bayangkan kepala itu satu elemen yang kita kena lihat. Ada tak dalam kalangan yang ialah satu grup, satu pasukan tu, siapa yang ada elemen kepala ni dengan ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Dia kena buat kajian tu, kena diteliti, kena diperhatikan, mungkin ada training, ada exercise tertentu, then you know that these guys have this talent. Yang lain tu nampak macam tak ketara sangat.
Tapi ada itu saja tak memadai, dia ada elemen-elemen yang lain. Dan kalau ada yang lengkap, dan kita tahu bahawa dia macam dia sudah satu pemberian, dia macam dia lahirkan dengan itu. Dan kerana itu mungkin ini yang sebenarnya layak kita gilap, kita bantu, dan kita kena pastikan ada sifat-sifat yang baik. Sebab kalau orang yang ada keterampilan elemen yang bagus itu tapi sifatnya buruk, saya rasa memang parah masyarakat kita. Ya, sebab kalau kepala itu sendiri korup, ya, dia tidak jujur, dia berbohong, ya, dia pandai menipu, sebab dia boleh berkata kan dia dari mulut, dia sangat efektif dari segi communication, tapi communication itu untuk menipu orang, untuk berjanji yang tak akan dikotakan. Yang ini memang parah gitu. Jadi tapi kalau untuk bercakap orang yang bercakap jujur tapi tak ada bakat, itu juga tidak melakukan amanah. Maknanya kita menempatkan orang yang lurus tapi dia jenis macam tak boleh buat kerja. Itu pun tak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita perlu ada ramuan dua-dua ini, dan kalau dapat dikenal pasti dengan baik, saya rasa kita boleh berharapan bahawa masalah kita itu dapat diselesaikan atau keadaan masyarakat menjadi lebih baik daripada mungkin apa yang sedang kita alami. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Edi. Saya rasa itulah satu orang kata macam mana langkah, macam mana ataupun tips yang kita perlu ambil dalam kita membentuk pemimpin abad 21 yang ada. Jadi saya bersetuju dengan Dr. sebenarnya. Itulah kebanyakan pada hari ini kita melakukan banyak training program dalam kita mengenal pasti pemimpin-pemimpin negara di masa yang akan datang. Sebab saya macam orang kata menarik perhatian saya juga, apabila kita ingin melihat kejayaan negara pada masa yang akan datang, kita akan melihat pada beliau pada masa kini. Jadi mana kata kalau kita dah pasak daripada muda, daripada awal, dia orang dengan sifat-sifat ataupun elemen, macam dia cakap tadi, kalau kata kita, naturally kita memang ada sifat amanah. Tapi kita tak tahu macam mana kita nak communicate, macam mana problem solving skill kita tak tahu. Jadi mana kata itu yang kita nak cuba terapkan. Jadi saya bersetuju, boleh kata 101% lah kata. Memang saya bersetuju sangat sebab itulah perjalanan kami di sini pun dalam kita membentuk beliau pada masa gini dengan orang kata training program yang bersifat kepimpinan. Jadi Doktor, setelah pada itu Doktor, saya juga orang kata kalau kita tengok pada dunia hari ini, orang kata agak susah, orang kata agak mungkin mengalami kesukaran lah pada orang kata leader ataupun pemimpin pada hari ini dalam kita nak membentuk staff kita. Sebab boleh kata orang kata limitation tu dah macam dah kurang, orang kata macam dah besar, makin membesar. Macam limitation tu dah makin besar. Contohnya, kalau kita kata dekat office tu, contohnya betul, mungkin waktu bekerja. Waktu bekerja tu waktu bekerja tu. Kan? Contohnya waktu kerja, orang kata kadang-kadang waktu bekerja kan, buka orang kata YouTube ke apa ke. Maksudnya kata dia melakukan orang kata selain daripada benda yang dia patut buat semasa bekerja, kan? Kita bercakap tentang amanah saja. Jadi macam mana, saya tanya doktor, mungkin sebab ini mungkin saya pun ingin nak tahu juga sebenarnya, mungkin satu hari kita sebagai seorang pemimpin ataupun yang di luar sana sebagai seorang pemimpin pun kita rasa macam mana untuk pendekatan ataupun langkah mudah lah orang kata, cara mudahnya untuk kita mengawal ataupun kita menungkah arus teknologi yang kian canggih pada hari ini. Masih ada. Ya, yalah, soalan-soalan yang Amirul lontarkan ni dia tak mudah nak dijawab sebab dia kadang-kadang dia tak ada satu penyelesaian yang akan terpakai dalam setiap suasana kan. Dia bukan one size fits all punya kind of solution. Tapi ialah dalam masa yang sama ada perkara yang dia merentas masyarakat, dia merentas zaman, dia tetap relevan. Hanya cara kita apply benda itu dia memerlukan kebijaksanaan juga. Saya lihat sebagai dalam konteks kadang-kadang seorang ketua tu kena ada sifat berdisiplin. Sebab dia akan jadi ikutan. Sebab kalau jenis yang cakap tak serupa bikin, not walking the talk, orang cakap kan, dia memang tak kisahlah apa dia buat, tapi orang tak akan anggap benda tu serius. Jadi sebab itu, sebagai satu contoh, saya bawa satu elemen yang mungkin kita boleh kongsi secara ringkas sebab masa mungkin tak mengizinkan kita nak pergi secara yang mendalam. Satu lagi istilah yang digunakan yang selalu, dan itu saya rasa kita pun dah jadi sebahagian daripada kata-kata dalam bahasa Melayu ni, imam. Imam. Ya, imam. Tapi imam ni sebenarnya dia perkataan Arab yang antara lain maksudnya dia mesti berada dekat depan. Amama tu maksudnya berada dekat depan. Ya?
dia berada dekat depan. Dia lah dalam sembahyang memang kita tahu dia berada dekat depan, tak boleh dekat belakang kan. Tapi depan tu tak semestinya fizikal. Walaupun dalam sembahyang memanglah dia kena depan, tak boleh dekat belakang makmum dalam suasana yang normal kan. Tapi pemimpin yang berada dekat depan tu tak semestinya secara fizikal. Dia maksudnya ke depan tu maksudnya dia ni merintis. Ya. Dan oleh kerana dia merintis sesuatu yang kemudiannya ada buying in, maka dia akan ada ikutan. Sebab tu imam juga maksudnya ikutan. Dia di depan, tapi kalau berada dia seorang di depan tak ada orang mengikut, dia tak jadi imam. Dia seronok sendiri. Jadi kalau dia berada kat depan, kemudian diikuti, dan dia ada sifat maknanya dia memang ada talent lah, bakat pemimpin itu. Dan bila cakap ke depan ni bukan maksudnya fizikal, maknanya kita nampak apa saja macam ada usaha, dia selalu kat depan. Dia selalunya menawarkan diri, dia take the lead. Dan nampak macam natural, ada saja yang akan mengikut. Dan kita tahu dalam kelompok manusia ada insan-insan yang begitu. Hanya tak tahulah yang dia take the lead tu baik ke buruk. Jadi itu sifat, ya. Tapi dia macam ada sifat dia selalu take the lead, dan selalunya bila dia take the lead, someone else will follow, and after that will be followed by everybody, sebagai contoh. Jadi dan benda ni talent, kita tak ada nak buat-buat. Kita tahu dalam pergaulan kita ada orang yang macam tu, ya. Jadi dia kena ada dia ada sifat tu talent. Tapi kalau dia ada sifat itu, maka orang yang ada sifat tu harus kita latih supaya dia berdisiplin. Sebab kalau dia berdisiplin, dia patuh masa sebagai contoh, ya. Dan dia bila buat kerja tu, bila time dia buat kerja, dia tidak macam diganggu ataupun be distracted, derail by tengok-tengok YouTube. Tapi zaman sekarang ni pun kita tak boleh terlalu rigid. Kadang-kadang bila YouTube, bukan sebab dia nak seronok, dia nak take the information. Sebab dalam YouTube pun kadang-kadang ada video tentang banyak benda yang berguna, manfaat maklumat. Jadi di segi itu pun saya lihat kita kena lebih berhati-hati. Jangan kita golongkan tengok YouTube, googling, semua benda ni sebagai benda yang tak baik. Dalam Facebook sekarang ni pun dia muka saluran di mana discourse tu berjalan. Macam sekarang ni kan ada sebagian mengikuti kita dalam Facebook. Jadi jangan kita dengan mata kasar tengok Facebook macam dia buat macam lari pada kerja kan. Tapi kena tengoklah, kena perhati, kena teliti lebih mendalam. Tapi umumnya saya lihat kalau dia berdisiplin dan dia tegas, dia jujur, dan dia ada talent macam diikuti, ya. Dan insya-Allah saya rasa akan ke pengikutan itu, kalau ada buying in, dia akan jadi terpandu, ya. Jadi kerana itu saya lihat nanti dia mesti ada bakat, potential, at the same time sifat itu perlu dipupuk. Kalau orang-orang yang ada bakat ni, sebab kita tahu dia ada pengaruh. Orang-orang yang macam ni selalunya naturally dia akan ada pengaruh. Dia tak tahulah, dia macam magnet. Kita nak cakap macam mana, nak terang. Dia macam ada orang tu macam ada magnet. Magnet nak terang macam mana? Memang magnet tu dia menarik. Dia ada influence kan. Walau sekarang ni orang cakap influencer dan sebagainya itu, tapi kalau ada influencer yang betul, itu yang harus dipupuk. Cuba tanamkan sifat yang baik. Tapi itu bergantung kepada, mungkin ialah saya rasa dalam konteks sebagai contoh Aileen sebagai contoh, kena tengok elemen itu, siapa yang ada bakat, dan kemudian diasah, dipupuk, being nurtured, ya. Sebab itu saya nampak penting kenapa kita kena tahu tentang elemen itu, sebab kita nak cari bakat itu, ya. Sebab kalau dia tak ada bakat itu, saya rasa Aileen akan membazir masa. You pupuklah macam mana, tapi dia tak ada bakat tu, you memang tak boleh jadi pemimpin punya. Jadi terbazir tenaga, terbazir masa, dan itu saya punya pandangan lah berdasarkan pengamatan saya, walaupun saya terbuka kepada sebarang pandangan balas. Okay, terima kasih Dr. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang kawalan teknologi ni, kalau kita kecilkan skop, mungkin kita boleh tengok pada pemimpin keluarga, Dr. Kata keluarga kita sendiri, macam mana kita nak mengawal anak kita daripada orang kita terjerumus dengan lebih jauh. Kalau tengok YouTube tu macam-macam, dia orang boleh Google ataupun dia orang boleh search gitu, Dr. Jadi mungkin apa yang Dr. beritahu, pandangan Dr. tadi, kita boleh pakaikan sekecil-kecil pemimpin, iaitu mungkin bermula pada pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga dan seterusnya, pemimpin organisasi dan sebagainya, Dr. Jadi nampaknya Doktor, kita pun dah orang kata makin hampir. Itulah dalam kita duk sembang, orang kata dah tak sedar Doktor, sebab apa yang Doktor bawakan bagi saya ni satu benda yang baru. Yang saya sendiri pun kadang-kadang ada benda yang kita tak tahu kan. Jadi bolehkah kalau kita terus kepada soalan orang kita sebagai selingan sebelum kita buat rumusan, Doktor, daripada
saudara Zul Khairi Mat. Soalan dia berbunyi, apa pendapat doktor mengenai norma masyarakat sekarang yang terlalu mengagungkan pemimpin tertentu akibat pengaruh sosial media? Adakah ini sihat untuk negara? Ya. Bagi saya itu yang pentingnya untuk kita tidak terikut-ikut, ya. Kita tak terikut-ikut sebab zaman sekarang memang saya rasa cabaran terbesar kita ialah orang sebut zaman sekarang ni zaman post-truth, zaman fake news, zaman orang gunakan medsos. Maksudnya zaman sekarang ni adalah zaman di mana kita perception tu boleh dibentuk, kan? Orang bermain dengan perception, ya. Jadi kerana itu kita perlu masyarakat dan kita perlu pupuk masyarakat supaya menjadi lebih intelijen, lebih terdidik, supaya mereka ini tidak mudah terpedaya, ya. Sebab saya nampak kalau kita ini macam masyarakat dan cara kita melayani masyarakat itu lebih macam kita membudayakan, kita macam menyuburkan budaya yang mudah terpikat dengan perception yang direka ini. Ya. Saya tahu sebab image itu boleh dibentuk, ya. Dia malahan ada pakar membentuk image, ya. Dan mereka ini agak cekap untuk akhirnya macam menampilkan seseorang itu bukan dalam keadaan dia yang sebenarnya. Sebab itu sebagai contoh, satu takrif kejujuran ataupun integriti itu ialah sebagaimana dia di khalayak ramai, itulah dia secara persendirian. Ya. Dia dalam keadaan private, itulah dia juga dalam keadaan public. Ini satu perkara yang tidak mudah. Kita tahu dalam pengalaman kita pun kadang-kadang bila berada dekat khalayak ramai, kita terpaksa kita ada norma-norma tertentu yang kita mungkin boleh lakukan masa dalam keadaan private, tidak dalam keadaan public begitu. Jadi dalam yang diutarakan oleh Amirul itu saya rasa tidak mudah. Dia akan kembali pada pendidikan. Kita harus mendidik generasi kita dengan budaya berfikir, budaya menyaring, budaya berfikir secara yang logikal, ya. Kena diasah benda tu. Dan benda ni kalau tak dibuat, kita boleh bercakap saja, kan? Macam saya sekarang ni bercakap menyarankan, tapi kalau benda tu tidak menjadi sebahagian daripada kurikulum dalam pengajaran, diajar, dilatih to be, saya rasa kita akan tinggal harapan saja, ya? Sebab masyarakat, saya rasa orang-orang muda khususnya, dan sekarang ni malahan yang tua pun saya rasa tak dapat terelak. Kita sebab bila kita ni macam kita sudah dibanjiri dengan satu keadaan yang bermain dengan perception, ya. Dengan teknologi sekarang malahan saya rasa, saya pasti Amirul dan rakan-rakan juga pernah lihat macam minggu lepas sebagai contoh, daripada foto, kalau saya ambil foto Amirul sekarang, ya, dengan teknologi yang canggih tu saya boleh menyebabkan foto tu kaku, kan? Tapi dengan teknologi tu boleh menyebabkan Amirul ni macam hidup, boleh bercakap dengan suara, ya, mungkin suara orang lain, kan? Itu satu contoh, ya. Jadi bayangkan kalau manusia yang mudah terpengaruh dengan perception dan dia mudah terima apa saja yang tertayang pada dia terima, ya. Saya rasa memang masyarakat kita akan menghadapi masalah yang besar sebab dia tidak macam menapis. Hanya menapis zaman sekarang ni semakin sukar. Sebab banjir perception itu macam tanpa henti. Macam saya beritahu daripada awal, kan, bila kita ada apa-apa tu, dia benda tu sentiasa macam mengalir saja. Ya? Dan kita sebagai orang yang nak menyaring dan menapis tak ada masa. Dan kerana itu kalau bayangkan anak-anak muda, kalau benda tu sentiasa begitu, dia akan membentuk perception tu. Perception itu macam impress on their mind. Dia macam benda tu. Jadi perkara ini pertamanya memang tak dapat jalan lain melainkan mendidik mereka cara-cara berfikir dengan betul. Kemudian yang keduanya perlu diberikan panduan.
Maksudnya kalau kita cakap dia cara berfikir pun dia perlu ada bahan untuk berfikir. Tapi kalau bahan tu tak dibekalkan, dia tidak akan terpandu juga. Ya. Jadi tak dapat tidak saya nampak dalam kursus kalau nak dibuat termasuk oleh IELTS, saya sarankan kena ada juga modul tentang berfikir. Sifat-sifat maknanya berfikir cara yang betul, ambil case study, ada exercise, ada latih to be, bagi dia macam satu simulation, ya, kena buat dah benda tu cara yang menarik, simulation macam real, dan minta dia bezakan mana yang palsu, mana yang tidak, ya. Bayangkan kita ambil suasana macam dia dibekalkan dengan account sebagai contoh. Jadi mana account yang sebenarnya kira-kira yang ditipu, mana yang betul, dan macam mana dia menyaring benda tu. Ya? Jadi benda tu boleh dibuat sebenarnya, tapi kena dilatih, kena jadikan sebahagian daripada kurikulum latihan untuk belia-belia sebagai contoh, supaya kalau belia-belia yang mengikuti kursus tu sekurang-kurang kita dah bekalkan dengan kemahiran berfikir dengan betul, dan juga bahan-bahan yang mungkin boleh memandu mereka. Yang itu mungkin saya lihat antara langkah-langkah yang boleh kita ambil lah untuk kita membantu masyarakat menangani isu yang ada itu. Alhamdulillah. Sebenarnya apabila kita bercakap tentang kemahiran berfikir, itu saya rasa kita boleh conclude dia sebagai di mana added skill yang kita boleh menyediakan narrative counter untuk suatu benda tertentu. Sama ada kita, apabila kita ada kemahiran tertentu, kita mungkin boleh saring balik benda tu. Ini palsu, ini tulis. Kita akan pick up yang benda tulis. Jadi orang kata kita harap apa yang doktor sampaikan tadi menjawablah soalan saudara Zulkharimat. Sebenarnya doktor, saya rasa ini soalan terakhir kita, memandangkan masa kita. Borak dengan doktor ni sebenarnya. Jadi doktor, daripada Halim Abdul. Assalamualaikum doktor dan tuan moderator. Secara relatif ada 3 macam gaya kepimpinan yang berbeza, iaitu autokrasi, demokratik dan juga partisipatif dan laissez-faire, yang semuanya pasti mempunyai kelemahan-kelemahan dan keunggulannya. Menurut doktor, gaya kepimpinan yang mana sesuai dengan pakai pada masa ini dan akan datang atau mungkin akan muncul gaya kepimpinan yang baru mengikut kesesuaian selari dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih? Panjang juga soalan tu. Tapi kita harap Dr. sudi untuk menjawab. Silakan Dr. Ialah bila kita membicarakan tentang style leadership, mungkin benda tu nanti dalam sebahagian daripada elemen tu akan, kalau kita nanti tak tahulah dalam peluang yang bagaimana, kalau kita bahaskan nanti mungkin dalam masa yang sama dapat kita bahaskan juga style kepimpinan ataupun pemimpin. Tadi disebut 3, sebenarnya kalau kita lihat Daniel Goleman, dia senaraikan sampai 6 style. Dia disebut coercive, authoritative, affiliative, democratic, pace setting, coaching styles. Maksudnya ada 6 style. Tapi yang saya lebih tertarik, walaupun jelah benda tu mungkin setengah orang akan jadi tak jadi 6, mungkin 4, 5, mungkin ada setengah orang lain lagi panjang senarai dia. Tapi yang saya rasa yang saya juga bersetuju dengan Daniel Goleman, yang terkenal dengan emotional intelligence itu, ialah bila dia buat kesimpulan bahawa tak ada satu style yang fit every situation. Masing-masing style tu walaupun ada kelebihan, tapi dia juga ada kelemahan. Ada setengah maknanya sikap golongan tertentu, style ni tak jalan. Yang macam kita kalau nampak coercive ataupun authoritative, dia macam kita dengar pun macam authoritative, coercive kan, dia sentiasa command kan. Kita rasa macam negatif. Tapi dalam kajian Daniel Goleman, yang itu pun ada suasana yang memang memerlukan coercive punya leadership, coercive punya style yang memerintah. Dan kita tahu dalam konteks elemen kepimpinan, sifat amir kan, Amirul Mukminin. Amir itu maksudnya amar, yang boleh mengarah, yang boleh memerintah. Ya? Sebab kalau pemimpin yang nak memerintah pun dia takut-takut. Saya tahu sebab bila dah ada pengalaman mentadbir ni, ada setengah orang tu nak mengarah orang pun dia takut. Dia macam terkebil-kebil. Jadi macam mana dia nak memimpin kalau dia tak boleh bagi pengarahan? Sebab itu kita tahu bahawa dalam konteks struktur kerajaan, yang paling tinggi ketua pengarah. Walaupun kerja ketua pengarah tak boleh dah asal mengarah je kerja, itu saya rasa itu dah ekstrim lah, itu dah jadi tak betul.
Mengarah ni tak semestinya dengan menengking orang, tapi mengarah ni maksudnya dia ada command, at the same time dia ada direction. Ini bukan command main arah tapi orang jadi kabur tentang hala tuju. Tapi dia sebab dia memberikan pengarahan, perintah, at the same time dia punya direction tu clear. Jadi tak adalah orang terkebil-kebil nak ke mana perginya, ya. Tapi command tu penting. Jadi coercive ni satu style yang sebenarnya ada suasana, ada golongan yang dia perlu dipakai. Jadi yang pokoknya saya nak kongsikan tadi, bila ditanya tadi mana satu style yang lebih sesuai. Isunya bila kita bercakap tentang abad yang 21 ni sangat luas. Bayangkan kita ada masyarakat dekat Malaysia, ada masyarakat dekat negara lain. Dekat Malaysia ni kita boleh tahu rencang masyarakatnya. Ya? Apatah lagi kalau kita bercakap komuniti dekat sekolah, komuniti kampung, itu lain-lain tu. Jadi style yang kita nak pakai ni, dia tak boleh, dia tak ada one size fits all punya. Dan yang lebih menarik lagi, pertama Daniel Goleman dan saya boleh bersetuju dengan beliau dalam pengamatan tu, tak ada style yang boleh selesaikan yang semua masalah. Yang lebih penting bagi seorang pemimpin itu, kalau dia boleh ada semua style tu dan dia pandai meramukan mengikut suasana dan keperluan. Ya? Jadi yang itu yang saya nampak penting, dan dalam konteks itu dia berkait dengan apa yang saya sebut tadi dari segi elemen. Elemen itu bagi saya ada, kita tak bincang banyak Amirul. Saya pun sebut 2 tadi ataupun 3 paling tinggi. Sebenarnya saya sebut ada 17, ya. 17 yang sudah kenal pasti. Jadi yang penting, elemen tu semua penting. Dia mesti ada. Hanya bila kita cakap nak meramukan tu, yang mana kita nak pakai berapa banyak, bila masanya, mana yang kita nak dahulukan, mana yang kemudian, yang itu akan sangat bergantung kepada situasi dan keperluan dan masalah yang kita hadapi. Jadi saya rasa itu kita harus ada kesedaran tentang itu, dan insya-Allah saya percaya kalau kita sedar dan itu, dan kita ada sifat anjal juga dalam pengertian itu, bolehlah sedikit masalah itu diatasi. InsyaAllah, Alhamdulillah. Tadi apabila doktor bercakap tentang kata enam style tadi ada, macam-macam saya teringat kepada orang kata kalau dulu masa zaman saya study dulu ada lecture saya pernah sampaikan tentang nak menjadi seorang ketua ni kita perlu ada 6 top changing head, is not mistaken saya, sebab seorang ketua tu anytime dia boleh tukar, mana karakter dia tiba-tiba happy, tiba-tiba serius, ada part dia kena serius, ada part happy. Itulah yang kita maksudkan tentang 6 changing head tadi ni gitu. Jadi mana kata adakah kita keluar daripada demokratik atau autokratik tadi apa semua, dan kita nak bercakap tentang transformational leader. Sebab kalau kita tengok transformational leader ni suatu orang kata pemimpin di mana dia boleh adaptasi dalam orang kata segala situasi. Contohnya macam kita cerita tentang World Economic Forum, macam mana boleh tukar. Dia kata pada saya, pendapat orang kata personal opinion saya adalah saya merasakan transformational leader ni adalah satu benda yang orang kata yang mampu menongkar arus, di mana dia mampu berubah mengikut situasi, mengikut keperluan. Itu biasa. Jadi alhamdulillah tu untuk hari ni. Jadi serba sedikit, mungkin ada sedikit nasihat ataupun orang kata secara ringkasnya doktor dapat orang kata membuat sedikit kesimpulan ataupun rumusan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Ya, terima kasih Amirul. Pertamanya saya terima kasih lagi kepada Ailid yang bagi ruang. Saya percayalah tajuk kita ni tajuk yang besar tapi penting, dan yang saya harapkan perbincangan kita ni dia lebih untuk trigger kita mendalami lagi, ya, untuk kita berbahas lebih lanjut, sebab tak mungkin benda tu dapat kita kupas dengan tuntas dalam jangka masa 1 jam. Tapi apapun saya rasa memang penting benda ini mula dibahaskan supaya masing-masing kita dapat generasi muda, generasi Amirul ni, saya percaya jauh lebih muda daripada saya, ya, akan dapat menghasilkan yang lebih baik daripada apa generasi saya lakukan, ya. Jadi dalam konteks itulah saya lihat nanti perlu kita ada panduan, perlu ada piawaian dan elemen-elemen yang saya kongsikan tadi, dan mungkin ada juga pihak-pihak lain yang menawarkan sesuatu yang mungkin dapat kita manfaatkan dalam kita nak mengasah bakat-bakat yang kita nak tampilkan sebagai mungkin pemimpin masa depan, ya. Yang saya rasa kalau mungkin sebagai mungkin panduan, walaupun saya bercakap tentang elemen, tapi kita jangan lupa juga macam mana hebat sekalipun kita memperkatakan tentang elemen, tapi perkara yang paling pokok dalam konteks memimpin itu ialah jangan lupa memimpin diri sendiri. Ya.
Sebab kadang-kadang kita bercakap bila memimpin tu kita fikir orang lain untuk dipimpin. Kita lupa bahawa yang paling utama dalam konteks kepimpinan itu ialah kita memandu diri kita itu sendiri. Sebab sebenarnya yang paling susah nak dipandu tu diri sendiri. Ya. Jadi yang ini saya nampak satu perkara yang saya tak pasti dalam tamadun-tamadun ataupun peradaban yang lain. Mungkin kita boleh jemput rakan-rakan daripada tamadun dan peradaban yang lain untuk berkongsikan mungkin input-input mereka. Tapi satu yang saya dapati dalam karya-karya tamadun Islam tentang kepimpinan, ya, ini satu perkara yang tidak akan dilupakan. Penekanan bahawa memimpin diri inilah dasar dan pokok kepada pimpinan. Ya. Sebab kalau diri sendiri pun sesat, macam mana kita nak menawarkan panduan kepada orang lain? Ya. Jadi saya rasa mungkin saya rasa wajar untuk saya akhiri mungkin peluang yang diberi ini dengan membawa perhatian saya sendiri khususnya bahawa kepada perkara pokok yang saya nyatakan tadi. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Dr. So alhamdulillah ada apa pun saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. kerana sudi meluangkan sudi orang kata berkongsi ilmu dan juga pengalaman Dr. bersama kami pada hari ini. Jadi apa yang saya rasa kita mungkin ada 2.0 Dr. Sebab kita tengok tadi macam ada 17 Dr. Kita baru bicara 3 kan. Mungkin masa yang akan datang insya-Allah. Jadi kita bercakap tentang jadi pemimpin ni semuanya bermula daripada ilmu Dr. Jadi mana kata apabila kita ada ilmu itu sendiri, itu yang memudahkan kita dalam kita menyaring, memilih ataupun mengasingkan pemimpin yang tulen dan juga palsu Dr. Kan? Ya, ya. Jadi betul. Apa yang kita tekankan sekali lagi, yang mana yang masih belum isi borang pilihan yang boleh isi. Okey, kemudian jangan lupa untuk share sebab orang kata setiap benda, setiap ilmu itu bermula daripada orang kata perkongsian ataupun perkongsian ilmu bermanfaat itu sendiri. Kalau kita tengok daripada diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu kan, bagaimana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda kan, akan terputuslah amalan manusia itu setelah mereka meninggal kecuali 3 perkara, iaitu yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang terakhir adalah doa anak soleh. So saya rasa itu saja untuk kita hari ini. So Doktor, apa pun terima kasih banyak-banyak saya ucapkan, dan saya juga ada pantun untuk Doktor dan juga untuk semua. Simple saja kan, orang kata daun selasih, batang selasih, kayu selasih, ubi kayu. Terima kasih. Thank you Doktor. InsyaAllah ada masa kita lagi. Terima kasih Amirul dan kawan-kawan. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, sekian saja itu kita punya sesi dialog pimpinan kita pada hari ini. Jadi kesempatan yang ada ni, saya sebelum saya nak merakamkan, orang kata ribuan terima kasih kepada pihak komite yang terlibat, mungkin pada panel semua, siapa lah yang terlibat dalam secara langsung ataupun tidak langsung. Jadi kita akan lanjutkan lagi, saya ada promosi sikit, bukan produk, tapi kita kata siri-siri seterusnya berkaitan dengan dialog pimpinan kita pada hari ini. Okey. Terusnya poster kita iaitu kepimpinan transformasi. Jangan lupa kita lock the date pada 17 Februari 2021 hari Rabu pada waktu yang sama 3 petang kan. Kita bawakan ini dah panel-panel yang lebih menarik dan seterusnya kita boleh tengok. Ini dia. Seterusnya pada 24 Februari 2021 hari Rabu juga pada masa yang sama. Maknanya kata lepas ni banyak lagi sebenarnya, tapi saya rasa 2 poster ni cukup menggambarkan yang betapa orang kata dialog pimpinan ni memberi satu impak yang besar dalam kehidupan kita, insyaAllah. So sampai sini saja, saya mohon maaf andai silap dan salah. Jadi kita harap ada masa kita bertemu lagi. Dan kepada anda di luar sana, jangan lupa kita jaga kita. Patuhi SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.